Seperti firman Allah Ta'ala, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna. Ni firman Allah dalam Quran, artinya segala perempuan yang takut kamu akan derhaka mereka itu perempuan, maka ajar oleh kamu akan mereka itu. Baik, ini step yang pertama kalau mengikut Al-Quran yang Allah Ta'ala letakkan garis panduan, ataupun kita kata boleh kata SOP nak didik isteri macam mana. Yang pertama Allah Ta'ala kata apa? Kalau mereka rasa bimbang demo ni akan jadi derhaka, maka Allah Ta'ala kata apa? Fa'idhuhunna. Nasihat demo molek-molek, ajarkan demo molek-molek, tegur molek-molek, Allah Ta'ala ajar. Tu no, step yang pertama. Dan sayugianya bahawa menyebut dan mengingatkan ia bagi isterinya akan khabar yang sahih keduanya. Kata Tuan Musannif lagi, dan sayugianya dan sepatutnya bahawa menyebut. Kalau siapa ada kitab tu bukan menyambut tapi menyebut, mim tu tak ada. La ala sawab, menyebut bukan menyambut. Maksudnya apa? Sepatutnya bahawa menyebut dan mengingatkan ia suami itu bagi isterinya, sepatutnya kena buat lagu tu. Ingatkan dia, sebutkan dia apa dia. Kata Tuan Musannif akan khabar yang sahih keduanya tentang hadis Nabi. Khabar kat sini maksudnya hadis. Hadis yang sahih keduanya iaitu hadis tu apabila ni hadis apabila bermalam oleh perempuan hal keadaannya perempuan itu meninggalkan ia perempuan tu akan tempat ketiduran suaminya, nescaya melaknatkan akan dia perempuan tu oleh segala malaikat hingga sampai waktu subuh. Ini hadis Nabi, hadis sahih. Orang kita ni kadang-kadang tu, ni sahih ke tak sahih hadis ni? Dia tanya kita. Hadis ni hasan li ghairi. Tak lah, ni hadis ni sahih ke tak sahih? Tak, hadis ni hasan li ghairi. Hasan li ghairi tu benda apa? Dia tanya kita balik. Dah tu pun tak tahu, duk kacang, duk tanya sahih ke tak sahih? Sahih ke tak sahih? Dia tak tahu hadis ni sahih ada, hasan li ghairi. Dhaif, hak kata boleh terima dari segi amalan. Dia tak tahu benda tu. Yang dia tahu sahih lawan dia palsu, sahih lawan dia palsu. Tu dia tahu. Hadis ni sahih ke tak? Tak sahih tapi hasan. Tak, saya nak sahih. Dia tak tahu hasan tu macam mana darajat dia. Hak ni cerita siap khabar yang sahih. Apabila bermalam oleh perempuan hal keadaannya meninggalkan ia akan tempat ketiduran suaminya. Dia tidur dalam keadaan tidur tempat lain, suami duduk dalam bilik, dia tidur tempat lain. Ayolah nak berajuk apa dengan suami ni, tidur tempat lain. Tak tidur dengan suami dia, nescaya melaknatkan akan dia oleh segala malaikat. Sikap ataupun cara isteri yang tak tidur dengan suami dia, suami dia kata marilah tidur sekali, tak boh, tidur di luar misalnya, dia tu tidur di luar, maka kata Nabi SAW, segala malaikat akan melaknat isteri ni selama mana dia duduk tidur tu sampai ke subuh tu. Selama itulah dia akan dilaknat oleh malaikat. Malaikat laknat ni maksudnya malaikat mendoakan kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah perempuan ini daripada rahmatmu. Itu laknat malaikat. Kita hidup ni nak rahmat Allah, tiba-tiba malaikat, makhluk yang tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah, doa untuk kita, bukan doa kebaikan tetapi doa laknat, ya Allah, jauhkanlah dia ini daripada rahmatmu. Sedangkan kita hidup nak rahmat dari Allah, tiba-tiba malaikat doa macam tu kat kita. Ni sikap ataupun perbuatan isteri yang boleh kena oleh malaikat. Sebab apa? Sebab dia derhaka kepada suami dia. Jangan dia buat main, walaupun dia kata tak ada rasa apa pun, tidur macam biasa, nyenyak macam biasa lah. Bangun pagi pergi kerja tak ada apa pun, hak kata malaikat laknat tu mana dia? Tu dia tanya.
Adapun jikalau tahqiqlah derhakanya, adapun jikalau tahqiqlah derhakanya seperti menegah ia akan suaminya daripada mengambil kesukaan pada dirinya. Ni nah, ada yang tak ada tu perkataan tu, tapi saya tambah. Adapun jikalau tahqiqlah, tahqiqlah ni maksudnya jelaslah, kejaplah, memang confirm kata derhaka. Hak tadi ni, hak saya baca mula-mula tadi ni, hak tu macam bibik-bibik dia tak derhaka betul lagi, tapi dia tersilap langkah cakap kasar dengan suami, tak sengaja. Tapi hak ni Tuan Musa kata apa? Adapun jikalau tahqiqlah, sah kata, kejaplah kata, jelaslah kata, confirm kata derhaka ni. Seperti apa? Seperti menegah ia daripada mengambil kesukaan. Tak ada dalam kitab akan suaminya tu, tapi saya tambah, takut tak faham. Menegah ia akan suaminya daripada mengambil kesukaan pada dirinya. Maksudnya dia menegah suami dia. Suami dia nak pegang dia, biasalah tok lelaki nak cuek dia, nak pegang dia, tak kira lah di mana, bahu ke, kaki ke, tangan ke, mana-mana ke, dia tegah. Uish, tak boh lah, dia tegah pula macam tu. Hak ni tahqiqlah derakanya. Ini antaranya. Sebab apa? Sebab isteri ni memang tempat suami nak bersedap-sedap. Bahkan tugas isteri ni melayan suami. Memang tempat isteri ni tempat suami nak bersedap-sedap. Tiba-tiba dia boleh tolak pula tok laki dia, ataupun lari ke, tak embuh, tegah daripada suami dia ni mengambil mana-mana tempat kesukaan pada diri dia. Dia suka pegang telinga bini dia pun tolak. Dan seperti keluarnya daripada rumah dengan tiada uzur syar'i, antaranya yang lain yang kata tahqiqlah derhaka tu, dia keluar rumah dengan tiada uzur syar'i, maksudnya tidak ada izin daripada suami dia, ataupun tidak ada darurat pun, dia keluar rumah. Ini antara yang kata tahqiqlah derhakanya, memang confirm derhaka. Kalau dia jenis tak sengaja nak keluar rumah tanpa izin suami tu, dia jadi kalau aku keluar lagi derhaka, aku keluar derhaka, jadi takut. Tapi kalau jenis nak derhaka sungguh, dia tekad, dia keluar gitu ya daripada rumah. Hak tu kata tahqiqlah derhakanya tu. Dan tiada berulang-ulang derhakanya, maka hendaklah mengajar pula ia suami tu akan isteri itu apa dia, seperti berpindah daripada tempat ketidurannya hal keadaannya sunat, jangan dipalu. Belum lagi step yang seterusnya yang ulama sebut, yang Allah Ta'ala ajar dalam Quran. Mula-mula fa'idhuhunna, nasihat, tak boleh buat macam ni, tak boleh buat macam ni. Kemudian tiba-tiba hak kali ni tahqiq derhaka, keluar rumah tanpa izin, nak marah Tuan Musa, apa nama suami ni? Tapi Tuan Musa kata apa? Hendaklah dia mengajar pula isteri dia tu berpindah daripada tempat ketiduran. Quran sebut wahjuruhunna fil madaji'. Ayat selepas fa'idhuhunna ini Allah Ta'ala kata wahjuruhunna fil madaji', asingkan tempat tidur, pulaukan dia daripada tempat tidur. Ini step yang kedua. Jangan dipalu. Tu pun Tuan Musanah kata apa? Hal keadaannya sunat lagi, bukannya wajib palu, sunat lagi. Maksudnya masih ada. Sebab apa dia kata apa? Sebab apa boleh kata bukan wajib lagi? Sebab dia kata apa? Yang dan tiada berulang-ulang derhakanya, keluar rumah tanpa izin, tapi tak buat dah lepas tu, kelik-kelik rumah, menangis teresok-esok minta ampun, tak buat dah, tak berulang-ulang. Maka jenis ni sunat mengajar. Itulah. Lain kali duk buat juga, duk tegur banyak kali dah, kacau nak buat juga dia kata. Hak tu tak, jangan palu lagi. Tetapi kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dipalu ia artinya harus bagi suaminya berbuat akan yang demikian itu, iaitu palu, dengan syarat mengetahuinya suami itu akan memberi faedah oleh palu itu. Intaha.
Tapi kata Imam Nawawi, memang Tuan Musannif kata apa? Sunat. Tapi kata Tuan Imam Nawawi, boleh kalau nak pukul. Wadribuhunna. Ayat yang seterusnya Allah Ta'ala kata apa? Kalau tak makan saman juga, dah asing tempat tidur, tak makan saman juga, Allah Ta'ala kata apa? Wadribuhunna. Boleh pukul. Maka Imam Nawawi kata boleh pukul, harus. Tetapi dia kata apa? Syarat dia mengetahui akan memberi faedah oleh palu itu. Syarat dia, suami kalau nak pukul, dia tahu kalau aku buat ni, memang dia akan insaf. Hak ni boleh kata Imam Nawawi. Tapi kalau pukul juga, tahu dah kata memang tak makan saman juga, tak boleh pukul. Tu. Intaha, habis kat tu. Dan tiada harus dipalu di atas mukanya atau berdarah atau pecah-pecah. Dan tiada harus ni maksudnya haram. Nah, kitab Jawi kalau dia kata apa? Dan tiada harus maksudnya haram. Dan haramlah dipalu di atas mukanya atau berdarah atau pecah-pecah. Haram seorang suami ini dia pukul isteri dia di muka dia, apatah lagi sampai berdarah-darah. Hak jenis tapak, patah gigi, pecah bibir, habis berdarah-darah. Hak kata palu tu beda bagi kata piak sikit je belakang. Orang kata apa, ambil kain tola tu, gulung-gulung sikit, mau sikit belakang tu, bagi dia berasa sampai hati abang pukul saya. Bukannya handah suruh mu ni degil, berdarah muka, pecah-pecah habis. Hak ni haram. Suami nah, beringat ni, jangan duk berasa isteri dia tak boleh balas balik, dia duk berasa ikut pongoh dia. Ikut pongoh dia ke nak handah sungguh, tak boleh macam tu, haram. Adapun mengetahui bahawa sungguhnya palu itu tiada memberi faedah, maka jadi haram pula itu. Kata Tuan Musannif lagi, kalaulah kata dia mengetahui pukul tu tak beri faedah, jadi haram pula. Kerana apa? Kerana bahawa sungguhnya menyeksakan orang dengan tiada faedah dan tiada tu nah. Sebab apa boleh jadi haram tu? Kerana apa? Sebab menyeksa orang dengan tiada faedah. Sebab tu haram. Kalau dia tahu kata aku ni kalau pukul pun jenis tak makan saman juga, baik tak pukul, maka ulama kata apa? Kalau pukul juga haram. Contohnya macam kita duk buhkan kucing. Kucing kita tengah makan, dia main kacau kita sepak dia. Haram. Sebab apa? Tak beri faedah. Kok kata lepas sepak tu dia insaf pergi tempat lain, tak, dia mari pula kat kita. Maka dengan sebab itulah kita sepak kucing tu haram, kerana tak bagi faedah kepada kucing tu. Dia tak faham apa pun, dia akan mari pula menyendeh kat kita lagi. Macam tu jugalah kalau kata buat isteri ni, tahu dah kata tak bagi faedah, nak pukul juga haram, no? Sebab apa? Menyeksa orang dengan tiada faedah. Tu habis.